Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid Ustazah sekalian? Ustazah doakan agar semuanya dalam keadaan sihat sejahtera, bersemangat untuk meneruskan pembelajaran di rumah. Baiklah, sebelum itu, jom tonton video klip ini. Jika ia menimbulkan banyak gerak, itu membatalkan. Tetapi jika hanya menimbulkan sedikit gerak, itu tidaklah membatalkan. Seluruh ulama sepakat dalam hal ini. Tetapi gerakan yang banyak di sini ukurannya apa? Memang dalam hal ini ada 4 pendapat. Imam Nawawi memilih yang keempat. Adapun pendapat yang sahih dan masyhur ialah mengembalikan soal itu kepada kebiasaan yang lazim. Jadi yang biasa dianggap sedikit oleh orang banyak, seperti memberi isyarat. Apakah yang murid-murid dapat rumuskan daripada video klip tadi? Ya, betul. Daripada video klip tadi, murid-murid dapat tonton perbuatan orang sedang solat. Baiklah, inilah tajuk yang kita akan pelajari pada hari ini, iaitu subjek pendidikan Islam bidang ibadat yang bertajuk solat yang sempurna. Baiklah, sebelum kita memulakan sesi pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama menadah tangan, membaca doa supaya ilmu yang dipelajari lebih diberkati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baiklah, objektif pembelajaran kita pada hari ini ada 2, iaitu yang pertama, Ustazah berharap agar murid-murid dapat menyatakan perkara-perkara yang membatalkan solat. Dan yang kedua, saya berharap murid-murid dapat mengenal pasti perkara-perkara yang membatalkan solat. Baiklah, murid-murid solat tak tadi? Jangan lupa ya, kita ambil peluang dengan duduk di rumah, melengkapkan solat 5 waktu 1 hari semalam. Dalam solat, murid-murid jangan lupa, kita perlulah solat dengan khusyuk. Murid-murid perlu tahu ya, perkara-perkara yang membatalkan solat. Apa dia? Antara perkara yang membatalkan solat ialah berulang-ulang menggerakkan anggota dengan sengaja sebanyak 3 kali berturut-turut ataupun lebih. Anggota yang dimaksudkan ialah anggota yang besar sahaja, seperti kepala, badan, tangan dan juga kaki. Baiklah murid-murid, kamu boleh rujuk buku teks pendidikan Islam tahun 3 muka surat 88 dan 89. Dalam buku teks menyatakan terdapat 11 perkara-perkara yang membatalkan solat, iaitu yang pertama, berkata-kata dengan sengaja. Berkata-kata dengan sengaja. Sebagai contoh, kamu solat berjemaah, kemudian kamu berborak-borak dengan rakan sebelah, maka batallah solat tersebut. Ya. Okey, baik. Perkara yang kedua yang membatalkan solat pula ialah meninggalkan rukun. Meninggalkan rukun. Ya. Di dalam solat terdapat 13 perkara rukun solat.
Sekiranya tertinggal satu, sebagai contoh terlupa membaca niat, maka solat tersebut batal. Ya. Okey. Yang ketiga. Yang ketiga ialah terkena najis pada badan ataupun pada pakaian ataupun pada tempat. Terkena najis sama ada pada badan, pada pakaian ataupun tempat solat kita, maka solat tersebut batal. Seterusnya, perkara yang keempat yang membatalkan solat ialah terbuka aurat dengan sengaja. Terbuka aurat dengan sengaja. Sebagai contoh, Ali memakai t-shirt pendek, paras pusat untuk menunaikan solat. Kemudian Ali sujud. Allahu Akbar, sujud. Ada kemungkinan akan terbuka aurat Ali, maka solatnya terbatal. Okey, seterusnya yang kelima, makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum ketika solat. Seterusnya, perkara yang keenam, ketawa sehingga terkeluar suara. Ketawa sehingga terkeluar suara. Okey. Yang ketujuh. Perkara ketujuh yang membatalkan solat ialah hilang ingatan kerana gila ataupun pitam. Hilang ingatan kerana gila ataupun pitam. Okey. Seterusnya, perkara yang membatalkan solat yang ke-8 ialah berpaling dada dari arah kiblat. Berpaling dada dari arah kiblat. Okey. Seterusnya, perkara yang membatalkan solat yang ke-9 ialah berubah niat. Berubah niat sama ada ubah waktu ataupun jenis solat. Sebagai contoh, kamu nak solat subuh, tetapi kamu baca usalli fardal maghribi thalatha raka'atin adaan lillahi ta'ala. Betul tak niat tersebut? Tak betul kan? Okey, jadi solatnya tidak sah. Okey, baik. Seterusnya, perkara yang ke-10 yang membatalkan solat ialah berhadas. Sama ada hadas kecil ataupun hadas besar. Ni semua murid-murid dah belajar ni. Apa dia hadas kecil dan hadas besar? Hadas kecil, sebagai contoh, kamu sedang solat, tiba-tiba terkentut, maka batallah solat tersebut. Contoh untuk berhadas besar, sekiranya seseorang sedang solat, tiba-tiba keluar darah haid, maka solat tersebut terbatal, tidak sah. Dan perkara yang terakhir, yang ke-11 yang membatalkan solat ialah murtad. Apa dia? Murtad. Apa itu murtad? Murtad ialah terkeluar daripada agama Islam. Na'udzubillahi min zalik. Baiklah, itu tadi 11 perkara yang Ustazah telah sebutkan, perkara-perkara yang membatalkan solat. Kesimpulannya, murid-murid perlulah jaga solat. Kita di dalam solat perlulah berhati-hati, dapat melakukan solat dengan sempurna, sama ada rukun qalbi, qauli ataupun fi'li. Sehingga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.